Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Yang ke-9, mencatat amalan seseorang hamba. Tugas ini dilakukan oleh malaikat Al-Kiramul Katibun. Okey. Sebahagian daripada tugas malaikat yang diperintahkan ataupun diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah malaikat yang mencatat, menulis segala amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang kita sebut dalam pelajaran kita yang lepas, dengan bilangan ataupun jumlah malaikat yang terlalu ramai ini, mereka mempunyai peranan, kerja dan tugas masing-masing. Sebahagian daripadanya mencatat, menulis setiap amalan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Okey, terus Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Kiraman Katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maksudnya, para malaikat mulia yang mencatat amalan, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kiraman katibin, malaikat itu mulia di sisi Tuhan mereka. Kiraman, malaikat itu mulia di sisi Tuhan. Sebab malaikat ni memanglah suatu jenis makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala sebut dalam ayat yang lain, wa yaf'aluna ma yu'marun. Sentiasa melakukan, sentiasa membuat, sentiasa menjalankan tugas ma yu'marun, apa yang diperintahkan kepada mereka. Maknanya Allah Ta'ala perintah apa pun tanpa bangkangan pertikaian, tanpa bagi alasan, semua dia buat. Sebahagian daripadanya Allah Ta'ala suruh tulis apa yang dilakukan oleh manusia. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui ma, sesuatu, taf'alun, yang kamu lakukan, apa yang kita buat, sama ada besar ataupun kecil, kesalahan dan juga kebaikan, besar kecil, kebaikan, kesalahan, semuanya mereka tahu. Tahu di sini dengan makna yaktubuna a'malakum. Ulama-ulama tafsir menyebut yaktubuna a'malakum, mereka sentiasa menulis perbuatan dan juga amalan-amalan kamu. Kita buat apa, semua tak terlepas. Tak terlepas daripada apa dia, catatan yang ditulis oleh malaikat. Jadi di akhirat besok manusia memang tak terlepas selain daripada Allah Ta'ala menugaskan malaikat ini mencatat. Setiap orang ni ada kiri kanan dia, setiap orang. Jumlah manusia banyak mana, hak duk catat tu berlipat kali ganda, sebab kiri kanan manusia. Pertamanya, Allah Ta'ala tugaskan malaikat untuk mencatat segala perbuatan baik buruk. Yang keduanya, Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada hari ini, iaitu pada hari kiamat, kami telah menguncikan mulut-mulut mereka. Sebab manusia ni memang dia suka berjawab. Kalau tanya, sentiasa ada alasan. Dia sentiasa akan beri alasan untuk mempertahankan diri sendiri. Oleh kerana itu Allah Ta'ala kunci mulut. Mulut jangan bercakap. Jadi perbuatan yang kita buat, yang manusia buat, dia tak boleh, bila ditanya oleh Allah, bukan jawab melalui mulut. Mulut dah tentu tipu. Banyak manusia ni menipu. Dia akan bagi berbagai-bagai alasan, berbagai-bagai hujah untuk mempertahankan diri sendiri. Nak mempertahankan diri masing-masing ni macam-macam dia reka. Jadi Allah Ta'ala kunci pada hari itu, iaitu hari kiamat. Yang nak kena bercakapnya, wa tukallimuna aydihim, yang akan bercakap akan kami ataupun kepada kami tangan-tangan mereka. Jadi kalau perbuatan itu dilakukan oleh tangan yang kena jawab. Sekian-sekian hari bulan, apa yang kamu buat? Dosa-dosa tangan, dosa tangan kiri, tangan kanan ni, tangan jawab. Apa yang kita buat di atas dunia? Mulut tak boleh nak mempertahankan diri masing-masing. Mulut dah telah dikunci oleh Allah. Sebab mulut memang dia bercakap tak betul. Jadi Allah Ta'ala suruh tangan bercakap.
Wa tashhadu arjuluhum, kaki pula jadi saksi. Tangan ni pukul orang, tangan ni tulis benda-benda tak elok, kaki saksi tengok. Betul. Maka kenapa kamu ketawa? Bukan Ipin dan Upin ni. Memang betul lah kaki mengakui tangan tu buat. Bima kanu yaksibun, apa yang mereka sedang ataupun sentiasa lakukan. Nak lari di mana? Tadi kita sebut malaikat kiri kanan kita catat. Lepas tu yang bercakap adalah tangan kita, dan yang ketiganya kaki menjadi saksi apa yang dilakukan oleh seseorang manusia. Dan Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang lain, kulit pula akan menjadi saksi di hadapan Allah apa yang kita buat. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un, dan pada hari dibangkitkan musuh-musuh Allah, orang yang derhaka kepada Allah, kepada neraka, dan mereka itu diawasi, masing-masing diawasi dan dijaga. Maknanya tak boleh nak lari lah, sentiasa diawasi. Macam orang yang dibawa ke penjara, seseorang pesalah yang nak dibawa ke tali gantung, tak boleh nak lari, kiri kanan polis duk jaga. Ini nak dia bawa kepada neraka ni, diawasi dengan begitu ketat. Maknanya tak terlepas lah, tak boleh nak lari, tak boleh nak melepaskan diri daripada menerima hukuman. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum, sehingga apabila mereka datang nak dimasukkan dalam neraka, itu telah menjadi saksi pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan juga mata telinga jadi saksi. Tak cukup dengan itu, wa juluduhum, julud im apa dia? Kulit-kulit mereka, kulit pun jadi saksi. Mata, telinga, tangan, kulit jadi saksi. Bima kanu ya'malun, dengan sesuatu yang mereka lakukan. Bima sesuatu, isim nakirah, apa saja yang dibuat oleh manusia disaksikan oleh penglihatan, pendengaran dan kulit. Wa qalu li juludihim, bila kulit menjadi saksi, kulit membuat laporan kepada Allah terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan dia, oleh manusia. Mereka pun petikai kulit ni. Wa qalu li juludihim, lalu manusia yang nak diseksa oleh Allah Ta'ala dalam neraka itu berkata bagi kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi kepada kami? Wahai kulit, kenapa jadi saksi? Kamu buat laporan macam-macam pada Allah Ta'ala, pada malaikat, kami ni buat ni. Kenapa kamu cakap? Alangkah baiknya kamu duduk diam je, jangan buat laporan terhadap kesalahan yang kami buat atas dunia. Bila kulit kena marah, kena tegur oleh Tuhan, si jasad ni tegur, apa kulit jawab? Qalu antaqana Allah. Kulit kata Allah Ta'ala dah bagi kami bercakap. Atas dunia memang tak boleh cakap. Antaqana Allah, telah menutur akan kami oleh Allah, telah menutur akan kami oleh Allah. Allah Ta'ala bagi keizinan kami bercakap. Atas dunia memang tak boleh cakap. Di akhirat besok kulit boleh bercakap. Kulit yang buat laporan apa yang Tuhan dia buat. Allazi antaqa kulla syai', yang Allah Ta'ala itu memberi tuturan kepada sesiapa sahaja. Allah Ta'ala bagi boleh kulit bercakap, telinga pun boleh bercakap, kaki boleh bercakap, tangan boleh bercakap. Sebagaimana pokok-pokok kayu boleh bercakap, akan jadi saksi. Bumi boleh bercakap, jadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dialah Allah Ta'ala yang menjadikan kamu kali yang pertama. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ni selalu kita ulang. Dia tak kata tarji'una, kamu kembali kepada Allah, ataupun yarji'una, mereka kembali kepada Allah. Allah Ta'ala kata turja'una, kamu akan dipaksa kembali. Mereka akan dipaksa, akan diheret bertemu dengan Allah. Di dalam keadaan manusia ni memang takut nak bertemu dengan Allah, lantaran daripada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat yang dia buat atas dunia terlalu banyak. Taubat lahum tak berani nak bertemu dengan Allah. Macam ada kesalahan, boleh buat sekatan jalan raya, dia lesen pun tak ada, road tape pun dah mati, tak pakai tali pinggang keledar, macam mana? Susah tak? Boleh buat sekatan pun, jadi takut dia akan celok kot lain. Sebab apa? Takut. Itu atas dunia. Kalau di akhirat besok, lagi-lagilah manusia takut bertemu dengan Allah.
Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka dipaksa kembali, mereka dipaksa bertemu juga dengan Allah di dalam keadaan mereka takut. Okey, terus Malaikat pencatat amalan baik berada di sebelah kanan seseorang hamba. Barangkali malaikat pencatat amalan buruk berada di sebelah kiri hamba. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Maksudnya, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi duduk di sebelah kiri, tiada suatu perkataan pun yang diucapkan malaikat ada dekat dia, malaikat pengawas yang selalu hadir. idh yatalaqqa al-mutalaqiyani, ketika bertemulah oleh dua yang bertemu. Dua yang bertemu di sini adalah malaikat yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemulah dua malaikat yang berada, yang ditugaskan oleh Allah yang menjaga manusia, mengawasi manusia, yang diletakkan di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Qa'idun, duduk. Apa maksud duduk di sini? Adakah malaikat yang berada kiri kanan manusia setiap hari di dalam perjalanan kita, aktiviti kita harian? Mereka itu duduk bagi mencatat. Kedudukan malaikat itu disebut sini duduk. Adakah duduk betul? Duduk lah. Duduk atas kerusi ke, duduk sila ke, duduk tinggur ke, macam mana? Dia kata qa'idun. Qa'idun maknanya duduk. Di sini dia kata rasidun, maknanya mengawasi. Sebab itu juga sebagaimana yang kita kata Allah Ta'ala duduk di atas arash. Bukan kita kata duduk-duduk sungguh, maknanya berada di atas arash. Malaikat ni duduk di sebelah kiri kanan, bukan maknanya dengan duduk betul. Duduk di sini berada di sebelah kiri dan kanan, itu maksudnya. Rasidun, sentiasa mengawasi manusia, malaikat yang berada di sebelah kiri dan juga malaikat yang berada di sebelah kanan. Ma yalfidhu min qawlin, sesuatu yang melafazkan oleh manusia. Ma yalfidhu di sini, ma yalfidhul insan, ma yalfidhul insan. Ma yalfidhu min qawlin maknanya ma yalfidhul insan, sesuatu yang dituturkan oleh manusia. Apa benda manusia cakap? Apa yang keluar daripada mulut dia, yang dituturkan oleh lisan dia. Illa ladaihi, melainkan yang berada di sisinya malaikat yang dikenali dengan raqibun atidun. Raqib dengan atid, maknanya raqib punya atid ni diperanannya hadirun hafizun la yaghibu, sentiasa hadir, sentiasa hadir, sentiasa mengawasi, menjaga, dia tidak lenyap. Apa maksud tidak lenyap? Tak akan hilang daripada berada kiri kanan kita, sentiasa ada. Apa sahaja yang dilakukan oleh manusia tak terlepas daripada catatan. Apa yang kita buat mesti dicatat, ditulis. Yang tu akan dibentang kepada kita besok. Manusia nak lari daripada macam mana? Tadi kita sebutlah, tangan, kaki, mata, penglihatan menjadi saksi, bumi menjadi saksi, pokok kayu menjadi saksi terhadap perbuatan manusia. Ditulis lagi, tengok sekian-sekian bulan apa yang kamu buat. Agak-agak lepas lari tak? Hak dipasang video lagi, hak kita buat ni. Agak-agak boleh lah kita nak mengelak? Tak boleh. Bila tak boleh mengelak, awal-awal suruh buat. Bila tak boleh nak lari, tak boleh nak mengelak, tak boleh nak bagi alasan, awal-awal lagi tak usah buat. Awal-awal lagi maknanya dah dunia ni tak usah buat benda Allah Ta'ala larang. Nak lari memang tak boleh lari, nak terlepas memang tak boleh terlepas. Jadi sebelum kita mati, kalau yang dah lepas-lepas, dosa-dosa kesalahan yang lepas-lepas, kita bertaubat kepada Allah. Kalau tidak, ditunjuk buku lagi, malaikat lagi buat laporan, tubuh badan kita lagi buat laporan. Kepada Allah Ta'ala memang tak boleh kita nak lari, tak terlepas daripada laporan-laporan yang dilaporkan kepada Allah untuk dijatuhkan hukuman. Okey, terus yang ke-10, mengemukakan pertanyaan ujian fitnah kepada para ahli kubur. Malaikat ini dikenali ujian maknanya fitnah di sini maknanya ujian. Ujian. Manusia ini di atas dunia dia ada ujian. Macam-macam ujian Allah Ta'ala bagi untuk menguji, nak test sejauh manakah keimanan manusia. Ujian di atas dunia berbeza dengan ujian atas kubur. Ujian di atas dalam kubur ni adalah suatu ujian
Dia nak test apa yang pernah kita buat atas dunia. Ujian dalam kubur, soalan-soalan dalam kubur ni, dia tanya balik atas dunia kita buat apa. Sebab jawapan yang kita akan berikan kepada malaikat dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui lisan, melalui perbuatan. Hak kita buat, kita boleh jawab. Macam orang duk belajar dulu, orang yang belajar betul-betul dia masuk periksa kan, dia boleh jawab berdasarkan kepada ilmu, maklumat yang dia belajar dan dia buat. Kalau dia masuk periksa tu dalam keadaan dia tak bersedia, dia tak boleh jawab. Adapun di dalam kubur, hak atas dunia tu, dia boleh hafal soalan-soalan ni, semua kita tahu. Orang kafir pun boleh hafal soalan dalam kubur ni. Tapi kenapa tak boleh jawab? Jawab bukan dengan lisan, jawab melalui perbuatan yang pernah dia buat. Sesuatu perbuatan, jawapan berdasarkan sesuatu perbuatan, amalan, tindakan yang pernah dibuat atas dunia. Hak tak pernah buat, tiba-tiba dia ingat soalan tu, confirm tak boleh jawab. Ujian dalam kubur ni adalah suatu bentuk ujian yang berbentuk soalan yang dilakukan oleh manusia. Kalau pernah buat, dia boleh jawab. Tak pernah buat kebaikan, dia tak boleh jawab. Sebab jawapan itu melalui amalan ataupun tindakan yang pernah dilakukan di atas dunia. Okey, terus. Malaikat ini dikenali dengan nama Malaikat Munkar dan Nakir. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qubira al-maytu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu." Apabila dikuburkan seseorang mayat, apabila dikuburkan ataupun dikebumikan seseorang mayat, ataupun berkatalah oleh seseorang, telah datang kepadanya dua malaikat yang hitam lagi biru matanya. Nak menggambarkan apa? Suatu penampilan, suatu bentuk, suatu keadaan yang menggerunkan, hitam. Kalau kita tengok lembaga hitam pun takut kan. Kalau lembaga hitam jumpa tengah malam pula, mata biru. Kalau atas dunia pernah tengok, confirm kita lari, cabut lari. Dalam kubur nak lari di mana? Tak boleh lari. Hak tanya tu bukan mari tanya hak lemah lembut tu. Dia mari dalam keadaan bentuk Allah Ta'ala izinkan, jelma dalam bentuk warna hitam. Mata biru. Banking lah kita kata. Garang, bengis. Dua orang malaikat ini, rupa dia macam tu. Okey, terus. Yuqalu li ahadihima al-munkaru wal-akharu nakiru. Yang satu lagi dipanggil, salah satunya munkar, yang keduanya nakir. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli fayaqulu ma kana yaqul. Okey. Lalu kedua malaikat ini tanya, apa yang kamu nak kata? Apa yang kamu nak sebut tentang lelaki ini? Lelaki yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah. Yang orang nak panggil Rasulullah, Nabi Muhammad ni, apa yang kamu nak sebut tentang dia? Apa yang kamu tahu, maklumat tentang dia? Apa yang kamu faham tentang dia? Lalu orang yang pernah menyebut di atas dunia, yang pernah mengiktiraf bahawa Rasulullah SAW adalah Nabi, utusan Allah, beriman kepada Nabi, dia percaya kepada Nabi. Lalu dia jawab apa? Yaqulu huwa abdullahi wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dia kata dia adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Hak bagi orang Islam yang memang mengiktiraf Nabi sebagai Rasul. Dia kata dia adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Okey, terus. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha. Kami tahu dah. Malaikat kata, kami dah tahu atas dunia dulu memang kamu sebut macam tu. Memang kamu pegang macam tu. Memang kamu yakin macam tu. Kamu faham macam tu. Kamu telah mengiktiraf Rasulullah sebagai Nabi kamu, dia pesuruh Allah. Kami pun tahu, saja tanya, nak test tengok. Jadi sebab apa dia boleh jawab tadi? Sebab atas dunia dia pegang lagu tu kan. Dia beriman, dia yakin, dia iktiraf Nabi sebagai pesuruh Allah. Kami dah tahu. Cuma saja je nak tahu, nak test. Okey, terus. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an fi 70 thumma yunawwar. Okey. Lalu dilapangkan kuburnya 70 hasta, 70 kali 70. 140 hasta. Diluaskan. Kalau ikut-ikut ditanamkan mengikut kadar jasad kan. Jasad kita besar mana? Panjang mana?
Lalu itulah orang akan gali kubur kita besok. Dan kubur manusia pun macam tu. Semua manusia digali berdasarkan kepada kedudukan badan dia tu besar mana. Dibuat besar sikit untuk membolehkan orang yang tunggu dalam kubur tu nak sambut mayat. Lebih kurang 3 kaki lebar, panjang 6 kaki ataupun 7 kaki mengikut panjang kita. Tetapi kalau orang yang beriman diluaskan 140 kaki. Bukan 140 ni. 70 pula kali ni. Berapa ratus tu ataupun ribu hasta. Bukan kali 2 ni, kali 70 pula. Luas tak luas? Kalau 70 hasta pun subhanallah. Badan kita ni diluaskan 70 hasta. Kali 70 pula. Lagi luas. Lagi luas. Bukan 140 tu kali 2. Kali 70 pula. Bagi orang beriman. Sebab itu bila seseorang itu dikebumikan dalam kubur, kita nampak di sudut mata zahir, mata kasar kita, besar tu macam mana duduk dalam kubur ni, takutnya, seorang diri, gerun, seram. Lepas tu pula di siang hari tak apalah, orang duduk ada lagi. Tapi bila dah tanam tu tinggal seorang-seorang juga. Mayat-mayat yang lain duduk dalam kubur masing-masing. Bila di waktu malam, macam mana keadaan suasana dalam kubur? Dengan gelapnya, sempitnya kita nampak ruang kubur tu. Tapi disebut alam kubur adalah alam barzakh yang bukan sebagaimana suatu alam yang ada di atas dunia. Kalau alam atas dunia besar tu lah, luas begitulah luasnya. Tapi tidak, dalam kubur ni diluaskan. Ini dipanggil perkara yang gaib, alam yang gaib yang tak dapat dikesan oleh panca indera kita. Seluas-luasnya orang yang beriman ini ditempatkan di dalam kubur. Dia akan rasa gembira. Okey, terus. Lalu dicahaya, diterangi kuburnya. Hak gelap tadi kita kata yang tanam tu bukan dibekalkan dengan lampu. Dengan lampu, dengan api untuk menyinari, menerangi suasana dalam kubur, tak. Dalam keadaan gelap. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat ini menerangi kubur orang yang beriman itu dengan cahaya terang. Okey, terus. Kemudian tidurlah kamu. Orang beriman ni duduk dalam kubur ni sebagaimana orang tidur je. Walaupun dinampak, dilihat zahirnya sempit, dia macam orang tidur je. Relax je duduk dalam kubur. Tidur pula bukan sebagaimana tidur biasa. Okey, terus. Bukan irji', arji'. Tadi dah sebut tadi. Kalau irji', pulanglah, kembalilah olehmu. Kita baca arji'. Daripada perkataan, daripada wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Arji', pulangkan aku kepada keluarga aku. Si mayat ni kata tadi, dia rasa nak hidup semula. Bila dia dapat tidur tu dalam keadaan terang, kubur diluaskan, dia diberi nikmat dalam kubur, dia kata bawalah aku balik ke rumah aku, ke pangkuan keluarga aku. Beritahu kepada mereka, aku nak beritahu kepada mereka. Kalau kita kata ukhbirhum, aku nak beritahu kepada mereka, akhbirhum, bagi tahulah kepada mereka. Maka dia minta malaikat bagi tahu kepada ahli keluarga dia bagaimana situasi keadaan dia berada dalam kubur. Sebab apa? Seronoklah duduk dalam kubur ni. Kamu jangan susah hati duduk atas dunia. Susah hati bimbang tentang keadaan aku, sedih tentang keadaan aku. Aku seronok dalam kubur ni. Diluaskan kubur aku dan diterangi. Aku duduk dalam kubur ni macam tidur je. Okey, terus. Fayaqulani nam kanawmatil urusil ladzi la yuqiduhu illa ahabba ahli ilai. Okey, tidurlah kamu bukan tidur biasa sebagaimana tidur pengantin yang tidak membangunkan akan dia melainkan isteri dia sendiri. Orang lain gerak pun dia tak bangun. Sodak tidak tidur ni. Tidur pengantin, pernah rasa tak? Pelajar tak pernah rasa tidur pengantin macam mana kan? Tidur ni setiap saat tu seronok je sampai ke subuh. Jaga-jaga isteri gerakkan baru jaga. Tidak je asyik nak tidur je, tak nak bangun-bangun. Jadi tak mana yang takut ni nak mati ni? Kalau orang beriman seronok nak mati. Sebab tu Rasulullah SAW bila dia nak mati dia sebut apa? Bukan dia sebut ummati-ummati, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Dia rindu sangat
nak bertemu dengan kekasih dia yang maha agung. Dia tahu dah, dia yakin dia mati dalam kubur ni seronok. Orang beriman rasa seronok, orang beriman biasa-biasa pun rasa seronok, tidur sebagaimana tidur pengantin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu lagi seronoknya tidur dalam kubur. Rasulullah lebih daripada itu lagi seronok, dan diikuti oleh para sahabat. Seronok atau tidur ni sebagaimana tidur pengantin, tidak membangunkan akan dia, menggerakkan dia, melainkan ahlinya, isterinya. Okey, terus hatta yab'athuhu Allahu min madji'i dzalika. Okey, sehinggalah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala daripada tempat tidurnya. Bila Allah Ta'ala akan bangkitkan, jagakan dia hari kiamat. Tidur tu sedar-sedar hari kiamat. Tidur dalam kubur ni sedar-sedar hari kiamat. Allah Ta'ala bangun, Allah Ta'ala bangkitkan sampai hari kiamat. Oh, seronoknya tidur ni. Sebab tu kena jadi orang beriman, kena jadi orang yang baik. Duduk dalam kubur ni bukan sesuatu benda yang menakutkan, benda yang menggerungkan. Sebab itu dalam doa kita yang kita baca kita baca setelah orang meninggal dunia kan, kita baca dalam sembahyang jenazah tu, Allahumma abdilhu khairan daran khairan min darihi, ahlan khairan min ahlihi, zaujan khairan min zaujihi. Ya Allah, gantikanlah isteri ataupun pasangan yang lebih baik daripada pasangan dunia. Tempat tinggal yang lebih baik dalam kubur ni lebih baik tempat tinggal daripada dia pernah duduk rumah banglo 7 juta lebih, macam rumah Pudin kan. Tengok-tengok 600-800 ribu je. Tak apalah, kita kata banglo tu 7 juta. Hak dalam kubur ni lagi seronok. Dia duduk dalam kubur ni lebih seronok daripada suatu kenikmatan yang pernah dia kecapi di dalam kehidupan di atas dunia. Dia duduk istana kan, rumah banglo kan, atas dunia, atas dalam kubur ni lebih seronok. Jadi oleh kerana itu, bila sebut alam kubur, jangan duk takut je. Ada juga kena ada perasaan seronok. Kita sebut kubur memang takut kan, pergi ke kubur takut. Kena pasang di dalam hati kita, kubur ini bukan semestinya tempat yang menakutkan. Kubur juga adalah satu tempat yang menggembirakan bagi orang yang beriman kepada Allah. Sekarang ni kita seronok hidup di dunia kan. Hidup di dunia ni seronok, macam-macam macam-macam aktiviti kita boleh buat, bagai-bagai nikmat yang kita boleh kecapi. Tetapi nikmat yang kita akan perolehi dalam kubur bagi orang yang beriman lebih seronok, lebih menggembirakan, lebih banyak, lebih lazat. Di akhirat besok lagilah dahsyat, lagi hebat daripada nikmat yang diperolehi di dalam kubur. Okey, terus. Wa ikana munafiqan. Kalau orang munafik pula, malaikat akan tanya soalan, apa jawapan dia? Qala sami'tu an-nasa yaquluna faqultu mithlahu la adri. Bila ditanya orang munafik ni, kamu kenal tak madza taqulu fi hadzal rajul? Kamu kenal tak seorang lelaki yang orang sebut dia Muhammad? Orang munafik kata apa? La adri, kami tak tahu. Okey, nanti sekejap. Sami'tu nasa yaquluna, aku dengar orang kata dia nabi. Kami pun kata dia nabi, kami pun tak yakin dia nabi. Cuma orang kata dia nabi. Maknanya dia tak yakin. Dia dengar orang kata kata Nabi Muhammad tu nabi. Dia tak percaya pun. Okey, terus. Fa yaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik. Kami pun tahu dah, malaikat kata, kamu akan jawab yang tu lah, sebab atas dunia kamu tak yakin. Kami tahu dah, inilah yang kamu akan jawab, sebab atas dunia kamu tak yakin dia nabi. Ini bagi orang munafik. Okey, terus. Fa yaqulu lil ardi. Lalu malaikat kata bagi bumi, at-ta'ibi alaih. Himpitlah mayat ni. Tengok tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik. Kubur tu kalau bagi orang beriman diluas seluas-luasnya, bagi orang munafik ni himpitlah mayat ini serapat-rapatnya. Okey, terus. Fatataibu alaihi fatahtalifu fiha adla'uhu fala. Okey, dia kata himpitan itu sehingga berselisihlah tulang rusuk. Rapat tak? Kalau besar tu dihimpit-himpit sampai berselisih tulang rusuk, sampai bertemu tulang rusuk antara rusuk kiri dan rusuk kanan. Dihimpit oleh bumi orang munafik. Begitu juga orang kafir. Tengok. Daripada kita kata kubur yang diluaskan oleh Allah bagi orang yang beriman dengan seluas-luasnya, ini dihimpit dengan sesempit-sempitnya. Okey, terus.
فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه mu'azzaban. معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. Sehingga sentiasalah mereka itu diazab. Sentiasalah orang munafik itu di dalam kubur diazab. Kalau kita baca mu'azziban, dia mengazab. Mana boleh dia nak azab orang? Dia dah munafik, dia nak azab orang pula. Sentiasalah dia diazab sehingga membangkitkan akalnya daripada tempat tidurnya. Sehingga di akhirat esok Allah Ta'ala bangun. Baru selesai siksa kubur. Baru selesai siksa kubur. Baru sudah siksa kubur. Tapi siksaan yang kedua mendatang yang akan berlaku lagi, iaitu pada hari kiamat. Soal jawab lain pula sebelum dihumban dalam neraka. Satu lagi pula ujian, siksaan yang akan berlaku kepada orang munafik ini. Jadi hak dalam kubur pun sudah cukup mengerikan bagi orang yang tak beriman dan menggembirakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.